Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, seberang Perai. Dan sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi selamat menyertai lagi satu sesi dengan saya, suatu bahagian bahasa Inggris yang luar daripada grammar. So selama ini saya menekankan grammar. Tetapi saya telah mengajar lebih daripada itu sejak mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu, supaya kamu lebih didedahkan kepada berbagai jenis bahagian bahasa Inggris. Kerana di samping kita belajar grammar, kita juga harus meninggikan tahap kita dari segi pembinaan ayat, struktur ayat, dari segi sebutan, dari segi kosakata dan lain-lain lagi. So di sini saya dedahkan kamu kepada bagaimana kita tahu ataupun bagaimana kita mengenal pasti atau bagaimana kita tahu kesalahan sesuatu ayat itu. Jadi latihan ini ialah mengenal pasti yang mana salah, A, B, C atau D. Okay? So saya rasa bab ini sangat menarik hati sebab kamu akan didedahkan kepada satu kaedah latihan bahasa Inggris di mana kamu mesti mengenal pasti kesalahan perkataan dari segi tata bahasa, kosakata atau struktur perkataan itu atau susunan perkataan itu. Saya lebih menumpukan kepada grammar dan kosakata. Okey? Baiklah. Sebelum saya bermula dengan perbincangan latihan di papan putih, saya ada sedikit pengumuman di mana saya ingin memaklumkan bahawa buku saya yang kedua, book 2, Dr. Lee's Method English Grammar Level 2, yang mana saya menggunakan dua bahasa atau kita kata dui bahasa untuk bahagian penerangan. Penerangan sahaja sebab latihan kita susah menggunakan dua bahasa. Sebab kamu mesti membuat latihan dalam bahasa Inggris. Tetapi bahagian penerangan, okey, saya buat dalam dua bahasa. Sebab itu sampai hari ini pun rasanya seolah-olah tidak dapat habis. Sebab masa yang digunakan untuk membuat penerangan dalam dua bahasa itu agak lama. Perlukan masa yang lebih lama daripada saya hanya gunakan satu bahasa. Tetapi saya pun sudah habis bab ke-38. So sebenarnya tinggal 2 bab sahaja. Tetapi baru-baru ini saya fikir saya ingin tambah lagi satu bab. Jadi kesemuanya dalam grammar level 2 kamu akan dapat 41 bab dalam buku itu. Okay, 41 lessons termasuk level 1 38 bab. Seperti saya telah memberitahu kamu, ini isi kandung ini muka surat pertama. So jikalau kamu tengok di sini ada 38 bab. Sebenarnya 38 bab ini paling penting dan dia timbul di buku pertama. So dari sini saya menanam asas untuk kamu. Jadi kamu sepatutnya tahu ini semua 38 bab. Dan bahasa Inggris terutamanya grammar, kita tidak boleh kata, oh saya sudah buat ini, saya sudah belajar ini, saya mau belajar yang baru pula. Tidak dapat. Sebab 38 bab ini dari masa mungkin kamu darjah 3, tahap 3 sampai ke sekolah menengah tingkatan 5 SPM, kamu pun mesti belajar past tense, present tense, future tense, conjunctions, prepositions, negative, positive, question text dan sebagainya. Ya, kekal
kekal dengan kita. Jadi buku saya sampai tahap 7, level 7. 38 bab ini ikut kita sampai ke penghabisan. Sebab mesti belajar. Dan saya ada tambah latihan-latihan atau bab-bab yang lain daripada 38 bab ini. Sebab 38 bab ini kamu mesti tahu. Kamu tidak boleh cakap saya pernah belajar di level 1. Jadi level 2 saya mau belajar yang lain. Tidak dapat begitu. Mesti belajar. Okey, sampai ke bab yang terakhir. Dan tinggal 3 bab lagi. Actually, sebenarnya 2 bab, tetapi saya baru-baru ini fikir saya mau tambah lagi 1 bab lah. So 41 bab sudah siap. Saya akan menyediakan jawapan untuk kamu. Jadi buku baru level 2 bahagian belakang lah, seperti yang level 1 ini, bahagian belakang itu semua jawapan. Jadi sewaktu kamu membuat latihan, kamu boleh tengoklah di belakang sama ada betul atau tidak. Dan pada waktu yang sama saya akan memuat naik video-video level 2 dalam YouTube channel saya. Setiap soalan di level 2. Jadi kamu boleh tengok di belakang jawapan, dan sementara itu boleh menonton video saya dan mengetahuilah mengapa jawapan sedemikian dan sama ada kamu betul atau tidaklah. Sebab saya akan memuat naik video di YouTube channel saya level 2 seperti level 1. Level 1 kita boleh lihat cabaran 38 hari. Level 2 pun ada juga. So senang untuk kamu lah. Sekurang-kurangnya kamu akan berasa seperti kamu sedang menghadiri kelas. Hanya kelas itu kamu jumpa saya di YouTube channel, di dalam video. Dan level 1 ini masih ada buku. Jikalau kamu ingin membeli, sila WhatsApp kepada saya 019 7878 299. Kamu bolehlah WhatsApp kepada saya. Dan di sini kita boleh lihat kelas online saya yang akan dilancarkan pada bulan November. So bila saya akan mula dan bagaimana dengan jadualnya, itu saya akan umumkan di YouTube channel saya juga. Dan saya akan WhatsApp kepada sesiapa yang pernah WhatsApp kepada saya untuk bertanya soalan-soalan tentang kursus atau tentang buku saya. Jadi semua nombor WhatsApp saya simpan. Jadi saya akan WhatsApp lah kepada sesiapa yang pernah berkomunikasi dengan saya melalui WhatsApp. Dan di YouTube channel saya umumkan juga bila kursus bermula. Okey? Dan kita boleh lihat di sini lebih kurang di sini juga saya akan tumpukan kursus saya ke sini. Speaking, make sentences, listening, reading, grammar. Make sentences itu untuk menyediakan kamu dari segi percakapan pun boleh, penulisan pun boleh. Contohnya kamu ingin menulis assignment, email, report, ataupun cadangan kertas, proposal kita panggilnya, minit mesyuarat, cadangan dalam bentuk penulisan dan sebagainya. Okey? Sebab sebenarnya satu report atau email mungkin mengandungi 200 patah perkataan. Jadi 200 patah perkataan itu mungkin, kalau satu ayat itu 7 patah perkataan, mungkin 30 ayat. Jadi jikalau kamu dapat membina 30 ayat yang betul, sebenarnya kamu sudah tulis satu rencana atau satu report. Okey, so itulah kepentingan membina ayat, membantu kamu bercakap juga, sebab kamu kena bentuk ayat itu di otak, kemudian keluarkan melalui penulisan. Dan di samping ini semua ada juga saya tawarkan kursus atau kelas untuk sekolah rendah, sekolah menengah, MUWET, IELTS, IGCSE, itu O-level, sekolah internasional. IELTS untuk sesiapa yang ingin melanjutkan pelajaran ke Singapura atau ke negara-negara Commonwealth.
Dan penterjemahan saya ingin buka kelas kalau ada permintaan di mana kamu boleh menterjemah apa yang kamu ingin menyampaikan, sama ada dalam percakapan atau penulisan. Dalam bahasa Melayu begini, kalau dalam English yang tepat bagaimana. Okey? Dan ini bagus. Public speaking, di mana kamu berlatih untuk menyampaikan persembahan kamu. Ucapan pun boleh, topik tertentu pun boleh, presentation. Dan kamu membina keyakinan agar dapat bercakap atau memberi ucapan atau membuat persembahan di halayak ramai. Sama ada berdiri di atas pentas atau duduk atau dalam mesyuarat atau waktu teleconferencing, kamu dapat menyampaikan begitu saja dengan penuh keyakinan. Saya rasa kelas ini amat bagus, okey? Dan mulai bulan November saya tawarkan kelas individu, seorang guru, seorang murid, pasangan. Pasangan tidak semestinya suami isteri. Pasangan boleh juga adik-beradik, ibu dengan anak, okey? Atau dua rakan sekerja, siapa-siapa. Pasangan maksudnya tuan, dua orang pelajar, seorang guru, ataupun dalam kumpulan seperti ini. Okey, kumpulan kecil terhad pun boleh. Atau kamu sendiri menubuhkan satu kumpulan. Kami ada 3 orang. Kami ingin belajar bagaimana bertutur semasa melancong ke luar negeri. Atau kami ingin belajar business English, bagaimana kami berkomunikasi English perniagaan atau English harian. Mungkin kamu suka bermain golf atau pergi berenang, ada ramai kawan-kawan baru, mungkinlah boleh bertutur, okey? Dan apa lagi? Kamu juga boleh seperti tadi saya cakap, setiap orang mempunyai keperluan yang berlainan. Jadi bolehlah kamu sendiri meminta apa sahaja yang kamu ingin belajar, dan saya akan mengatur kelas mengikut kehendak dan keperluan kamu. Okey? Dan saya tidak ada untuk ini semua. Mulai bulan November, saya tidak lagi memberi tarik tutup. Saya akan memberitahu kamu kelas itu saya terima berapa orang. Jadi apabila sudah sampai jumlah yang dikehendaki, maka saya tutup kelas. Jadi tidak ada sampai bila kamu boleh daftar atau tarik tutupnya, bila tidak ada. Sebab saya ingin mengawal jumlah orang yang menyertai dalam setiap kelas. Ini kerana saya ingin menumpukan perhatian penuh kepada pelajar-pelajar. Jikalau ramai pelajar, kadang-kadang terutama dalam kelas speaking, kadang-kadang kalau kita dah ramai pelajar, masalahnya ada juga pemalu, ada juga pendiam. Jadi waktu ramai orang, masing-masing bercakap, dia mungkin akan hilang keyakinan, atau mungkin dia tidak ada peluang untuk bercakap, mungkin dia lambat bercakap, dia kena fikir, kemudian orang lain sedang bercakap begitu, semakin dia berasa, oh saya tidak maulah, saya diam saja. So oleh kerana itu saya ingin memantau dalam kelas saya ada berapa ramai pelajar, jumlahnya berapa orang, saya kawal. Setiap orang mesti menyertai dalam kelas. There must be class participation. Itu saya mau. Saya mau dengar kamu. Kalau katakan reading, saya mau kamu baca. Jadi saya boleh dengar sebutan kamu betul atau salah. Okay? So sebab itu saya tidak lagi lah beritahu kamu bila saya tarik tamat untuk kelas yang mana. Tidaklah. Jumlah orang berapa. Sampai jumlah yang saya mau, tutuplah kelas. Okay? So saya mau kecilkan kumpulan. Saya tidak mau kumpulan besar. So saya tidak dapat memantau setiap orang. Dan matlamat saya apabila kamu sudah tamat pengajian, kamu sudah
ada perkembangan, ada kemajuan. Saya pun rasa gembira juga. Kamu berasa lebih yakin. Dan selepas tamat pengajian atau tamat kursus saya, kamu berasa lebih yakin, lebih meminati bahasa Inggris, lebih ada kemajuan, ada perkembangan, dan boleh maju sendiri tanpa bimbingan daripada saya. Itulah saya mau. Okey, sebab itu tidak ada kursus tamat lah, tidak ada. Baiklah, yang saya ingin berkongsi buat masa ini sampai sini. Jadi kita tengok ayat di papan. Di mana atau ABCD yang mana salah, kita mengenal pasti. Sophia returned the storybooks to the library, or back to the library yesterday. Sophia returned the storybooks back to the library yesterday. Di mana salah? Di mana salah? Yang salah ialah B. Sebab kalau kita gunakan return, kita tidak boleh gunakan back. Jadi jawapan yang tepat, Sophia returned the storybooks to the library yesterday. Return, saya tulis kata asal return. Return artinya give back, mengembalikan. Memang return pun pulang ke rumah. Okay, I return home pukul berapa. So, jikalau return itu, return ialah give back. Jikalau kamu tulis return back, apa artinya? Ia menjadi give back. Betul tak benar? Mana boleh terima? Give back. Tak boleh. So yang back ini tidak boleh. Kita mesti tolak satu. Jadi return ialah give back. Kalau ingin cakap return, jangan cakap back. Kalau ingin cakap give, boleh cakap back. Okay? Dan yang kedua, those students go to school by foot every morning. Berjalan kaki. Berjalan kaki bukan by foot. Okay? By bus, by motorcycle, by car. Okay? Kenderaan. Tapi kalau dengan berjalan kaki, kita cakap on foot. On foot maksudnya berjalan kaki, bukan by foot. Okay? So, those students go to school on foot every morning. On foot bermaksud berjalan kaki. Okay? So, yang pertama, Sophia returned the storybooks to the library yesterday. Returned the money she borrowed to me. Not return back the money. And this one, those students go to school on foot. Berjalan kaki. Or kamu boleh cakap those students walk to school every morning. That is okay also. Tapi by foot tak boleh. By untuk kenderaan. By car, by bus, by motorcycle. Okay? Now, ada lagi satu perkara. Jadi saya sudah habis. Saya kongsi lagi satu perkara. Saya amat berminat dan sedang merancang menawarkan kursus yang mempunyai kaitan dengan luar negeri seperti New Zealand, Australia, Great Britain ataupun the United Kingdom atau Amerika Syarikat, di mana saya ikut sukatan, saya mengikut sukatan mereka. Mereka akan tentukan sukatan dan sama ada mereka ingin mengendalikan hujan atau tidak terpulang kepada mereka. Saya buat semua untuk pelajar-pelajar saya. Dan apabila kursus itu tamat, kamu akan dapat sijil dari luar negara atau luar negeri. Dari mana-mana yang kamu ingin. Kalau kamu ingin ambil dari Australia, jadi ikutlah kursus saya Australian program.
atau British program atau, dan ada satu negara juga saya sedang fikir, Singapore, all from Singapore. So Singapore first language is English dan negara yang maju, so kita boleh mengikut program mereka. Ada satu yang saya sangat berminat, diploma in education, diploma pendidikan. Itu sangat baik untuk sesiapa yang ingin mengajar di institusi-institusi pendidikan. Contohnya pusat tuition, contohnya college, contohnya pusat bahasa. So ambillah satu diploma in education. Dan lagi satu yang saya sedang fikir dan saya rasa tidak susah untuk belajar atau mendapat sijilnya, diploma in childhood management. Okey, pengurusan dunia kanak-kanak. Itu lebih miring kepada tadika, mengurus kanak-kanak di tadika atau taska. So ada diploma begitu dan diiktiraf di seluruh dunia. So itu sama ada dari Singapura. Singapura biasanya dengan negara luar, dengan luar negara. Contohnya England, the United Kingdom. Saya rasa education dan childhood education atau childhood management sangat baik dari negara dari England ataupun Australia, sangat bagus. New Zealand okey juga. So saya akan umumkan when I'm ready, when I have done everything, saya akan umumkan di YouTube channel saya. Dan jikalau kamu berminat, bolehlah belajar bersama-sama dan dapatkan satu sijil yang diiktiraf dan dari luar negeri. So mungkin kamu boleh gunakan atau mungkin kamu perlu sebagai supporting document semasa kamu mengajar atau memohon kerja sama ada part time atau full time. Di sekolah internasional pun boleh, jikalau ada diploma in education, mungkin mengajar tingkatan 1 atau sekolah rendah, okey juga. Okey, so beri saya sedikit masa lah. Buat masa ini yang paling penting di otak saya ialah menghabiskan book 2, level 2. Buku diterbitkan, saya boleh urus perkara yang lain. Kalau buat serentak pun okey juga, hanya saya rasa saya mau step by step lebih baik lah, supaya saya boleh buat dengan baik sekali. Okey, so setakat ini sahaja. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Selamat tinggal.